Pengawal Revolusi Islam baru sahaja menolak rundingan ke zon kritikal, sementara tentera Iran bercakap tentang menyusun semula kekuatan dan Israel berkumpul dalam keadaan berjaga-jaga. Pada hari Isnin, 27 April 2026, pengawal Revolusi Islam sangat mendesak supaya Trump mengurangkan tekanan di Selat Hormuz. Tetapi tanpa memenuhi tuntutan utama Donald Trump, iaitu penamatan sebenar ancaman nuklear Iran dan menghentikan pembiayaan kumpulan pengganas di rantau itu. Saya akan ceritakan semuanya kepada anda sebentar lagi, tetapi sekarang anda pasti mahu melanggan saluran ini untuk terus mendapat maklumat terkini, maklumat secara masa nyata dengan kualiti kewartawanan terbaik yang pernah anda lihat. Dalam Standard Credibility, Milson Alves. Perkembangan paling serius berlaku selepas cadangan Iran melalui perantara dari Pakistan. Menurut Associated Press, Iran menawarkan untuk menamatkan kawalan ke atas Selat Hormuz, tetapi tanpa membincangkan secara langsung mengenai program nuklear. Sebagai balasan, mereka menuntut agar Amerika Syarikat menamatkan blokade terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran. Bagi Washington, ini kedengaran seperti satu cubaan untuk mengurangkan tekanan ketenteraan dan ekonomi tanpa menyelesaikan punca krisis tersebut. Trump menegaskan bahawa sebarang perjanjian mesti menghentikan laluan Iran ke arah memiliki senjata nuklear. Dan di sinilah titik yang menjadikan semuanya lebih tegang. Rejim Iran cuba mengalihkan perbincangan. Daripada membincangkan uranium yang diperkaya, pemeriksaan, jaminan dan pengakhiran risiko nuklear, mereka cuba mengalihkan perdebatan kepada sekatan, sanksi, pampasan dan kawalan Selat Hormuz. Ini ialah peralihan fokus. Cuma, bagi Trump dan Israel, manuver itu tidak menyelesaikan apa-apa. Ia hanya memberi masa kepada rejim untuk bernafas, menyusun semula jentera mereka dan cuba kembali ke meja rundingan dengan lebih kuat. Ucapan Ebrahim Azizi, Ketua Suruhanjaya Keselamatan Negara dan Dasar Luar Parlimen Iran sendiri telah mendedahkan logik ini. Beliau menyatakan bahawa gencatan senjata diterima untuk membina semula keupayaan ketenteraan dan menggantikan persenjataan. Maksudnya, jeda itu bukanlah sebagai isyarat perdamaian, tetapi sebagai rehat strategik untuk mengumpul semula kekuatan. Ini menguatkan pandangan bahawa pengawal revolusi Islam tidak meninggalkan peperangan bukan kerana tidak mahu, tetapi kerana mereka memerlukan masa. Tekanan juga muncul di laut. Komando Pusat Amerika Syarikat telah merekodkan pada bulan April tindakan yang berkaitan dengan sekatan kapal-kapal yang masuk atau keluar dari pelabuhan Iran. Selain daripada misi pembersihan ranjau laut di Selat Hormuz dan pemintasan kapal yang cuba melanggar sekatan, ia bukan lagi sekadar retorik. Operasi Amerika sedang dijalankan di darat, di laut, dan di laluan yang menyokong ekonomi rejim tersebut. Situasi menjadi semakin sensitif kerana Trump membatalkan penghantaran wakilnya Steve Witkoff dan Jared Kushner ke Pakistan. Perjalanan itu sepatutnya menjadi sebahagian daripada percubaan rundingan baharu, tetapi telah digantung kerana tiada kemajuan dicapai. Selepas itu, Trump menyatakan bahawa Iran boleh menghubungi jika mahu berunding. Mesejnya jelas, Washington tidak akan mengejar cadangan yang lemah. The Guardian melaporkan bahawa harapan untuk kemajuan dalam rundingan semakin berkurangan. Tiada perbincangan baharu dijadualkan dan kebuntuan masih berterusan dalam isu utama, program nuklear Iran, laluan di Selat Hormuz dan sokongan Teheran kepada kumpulan bersenjata di rantau itu. Akhbar itu juga mencatat bahawa satu sesi sebelum ini di Islamabad berlangsung selama 21 jam tetapi berakhir tanpa sebarang kemajuan sebenar. Iran cuba meletakkan sebahagian daripada kesalahan ke atas Pakistan. Ebrahim Rezai, Jurukakap Suruhanjaya Keselamatan Negara Parlimen Iran, berkata bahawa Islamabad tidak akan mempunyai kredibiliti untuk menjadi orang tengah dan pendiriannya akan mengambil kira kepentingan Presiden Amerika Syarikat. Tuduhan ini menunjukkan tahap kemarahan di dalam Teheran. Apabila rundingan tersekat, rejim akan mencari pihak luar untuk dipersalahkan. Namun, krisis ini bukan bermula di Pakistan. Ia bermula daripada keengganan Iran untuk menerima perkara utama, penamatan program nuklear yang dilihat oleh Washington dan Baitul Maqdis sebagai ancaman langsung. Percubaan untuk menukar perdebatan nuklear kepada perbincangan mengenai sekatan, tol di Selat Hormuz dan sekatan ekonomi tidak meyakinkan Trump. Ia juga tidak meyakinkan Israel. Bagi kedua-dua pihak, membenarkan Iran melengahkan masa tanpa memberikan jaminan adalah memulangi kesilapan lama. Israel terus mengekalkan tekanan.
Kerajaan Israel telah menyatakan sokongan terhadap pendirian tegas Trump untuk mengenakan sekatan laut ke atas Iran dan melumpuhkan baki keupayaan nuklear Iran. Pendekatan ini jelas menunjukkan bahawa Baitul Maqdis tidak melihat krisis ini sebagai pertikaian perdagangan atau diplomatik biasa. Bagi Israel, isu ini adalah soal keselamatan negara. Itulah sebabnya mesyuarat tergempar pasukan pertahanan Israel dan Kabinet Keselamatan menjadi sangat penting. Israel tahu bahawa jika diplomasi gagal, fasa seterusnya mungkin melibatkan tindakan ketenteraan. Dan isyarat yang datang dari Teheran bukanlah satu penarikan diri yang sebenar. Ia adalah satu penyusunan semula apabila seorang ahli parlimen Iran mengakui bahawa gencatan senjata digunakan untuk membina semula kekuatan. Amaran dari Israel bukan lagi satu keterlaluan, tetapi menjadi satu perkiraan demi kelangsungan hidup. Pengawal revolusi Islam juga semakin kerap muncul di pusat kuasa Iran. Euronews melaporkan bahawa selepas kehilangan penting dalam kepimpinan, komando pengawal telah diserahkan kepada Ahmad Vahid, seorang tokoh yang berkait rapat dengan struktur paling keras dalam rejim tersebut. Laporan itu menggambarkan institusi tersebut sebagai satu kuasa selari dengan kehadiran dalam bidang ketenteraan, ekonomi, politik dan serantau. Perincian ini menerangkan mengapa rundingan itu sangat tersekat. Ia bukan sekedar seorang menteri luar bercakap dengan para perantara. Kekuatan sebenar terletak pada pengawal revolusi Islam yang mengawal logik penentangan, ancaman dan tekanan berhubung Hormuz. Selagi sayap itu menguasai keputusan, apa-apa perjanjian cenderung terbentuk dengan tuntutan maksimum, sedikit konsesi dan banyak perkiraan ketenteraan. Di dalam Iran, tekanan juga sampai kepada penduduk. Gangguan internet menyebabkan kerugian harian sehingga 50 triliun rial Iran bersamaan kira-kira 31 juta dolar. Menurut Jahandir Agazadeh, Ketua Suruhanjaya Internet dan Pemindahan Data di Organisasi Teknologi Tehran. Beliau juga menyatakan bahawa kira-kira 1/5 tenaga kerja di syarikat digital berdepan risiko diberhentikan. Gangguan digital ini menunjukkan satu lagi sisi krisis. Rejim cuba mengawal maklumat, tetapi akhirnya menjejaskan ekonominya sendiri. Perniagaan kecil terhenti, pekerja kehilangan pendapatan, sistem menjadi perlahan dan komunikasi dengan luar menjadi terhad. Tindakan keras yang digunakan untuk mengawal naratif dalaman juga meningkatkan tekanan terhadap kerajaan itu sendiri. Di peringkat antarabangsa, Abbas Araghchi, Menteri Luar Negeri Iran, telah melawat Pakistan, Oman, dan Rusia untuk mencari sokongan dan jalan keluar diplomatik. AP melaporkan bahawa beliau tiba di Saint Petersburg untuk bertemu dengan Vladimir Putin selepas mengadakan pertemuan serantau mengenai perang dan Selat Hormuz. Pergerakan ini menunjukkan bahawa Tehran sedang cuba membentuk rangkaian sokongan ketika merasakan sekatan semakin ketat. Namun, pergi ke Rusia juga menunjukkan kelemahan. Apabila sesebuah rejim terpaksa berulang-alik antara perantara, rakan kongsi dan kuasa luar untuk meredakan tekanan langsung dari Amerika Syarikat, itu bermakna situasi sudah menjadi serius. Iran kuba menunjukkan kekuatan, tetapi tindakannya menunjukkan keadaan mendesak. Iran mencari Moskow, berbincang dengan Oman, menuduh Pakistan dan cuba meyakinkan dunia bahawa mereka masih mengawal keadaan. Perkara utama ialah pengawal revolusi Islam nampaknya telah memilih laluan konfrontasi terkawal. Mereka tidak menutup pintu sepenuhnya, tetapi cuba menetapkan syarat-syaratnya. Mereka tidak menyerahkan program nuklear, menuntut penamatan sekatan, bercakap tentang memperkukuh kekuatan dan menuduh para perantara. Kuma strategi ini menjadi semakin berbahaya setiap hari kerana ia memberi Israel dan Amerika Syarikat alasan untuk terus mengekalkan tekanan. Risiko sekarang ialah satu lagi pusingan perang. Bukan kerana tiada amaran, tetapi kerana rezim Iran tetap berkeras untuk menjadikan Selat Hormuz sebagai senjata politik. Dan program nuklear sebagai kaj untuk terus bertahan. Israel tidak sepatutnya menerima gabungan ini. Trump juga tidak menunjukkan tanda-tanda berundur. Dan pasaran global sudah merasai kejutan pada harga minyak, pengangkutan dan keselamatan tenaga. Akhirnya, pengawal revolusi Islam berundur dari meja rundingan kerana mereka tidak mahu menyerahkan apa yang benar-benar penting. Dan persiapan Iran untuk fasa ketenteraan yang baru menunjukkan bahawa gencatan senjata mungkin hanyalah satu jeda.
Tetapi, bagi Trump, tanpa perjanjian nuklear yang serius, tanpa pengawal berhenti menaja kumpulan pengganas di rantau itu, dan tanpa laluan bebas di Selat Hormuz, kemungkinan perang masih terbuka. Dan keputusan seterusnya mungkin akan ditentukan dengan kekerasan, jauh lebih kejam daripada fasa-fasa awal. Sila tekan butang suka pada video ini, langgan saluran ini, dan di akhir nanti lihatlah ruangan komen supaya anda lebih terlibat dengan komuniti Milson Alves.